Baik, kita akan pecahkan sunnah ni kepada 12 sunnah dan kita akan huraikan satu persatu. Beliau memulakan sunnah yang pertama iaitu untuk kita mengharapkan anak. Maka sunat untuk kita untuk mengharapkan anak dan menyambut zuriat itu. Beliau membawakan beberapa hadis yang saya ringkaskan dengan 3 buah hadis iaitu iza matal insanu qata anhu amaluhu illa 30. Bila mana seorang insan itu mati, maka terputus amalnya melainkan 3 hal. Yang pertama sadaqatul jariyah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga waladun salihah yad'u lahu, anak yang saleh yang mendoakannya. Ini secara tidak langsung menggambarkan bahawa kita perlu adanya anak agar anak itu dapat mendoakan kita. Cuma kita kena ingat, dalam berdoa itu ada satu doa iaitu Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Wahai Tuhan aku, rahmatilah dan ampunkan aku dan peliharalah kedua orang tuaku sebagaimana mereka menjaga aku ketika aku kecil. Jadi kita sebagai ibu bapa sepatutnya menjaga anak kita dengan baik, barulah kita dapat masuk ke dalam doa tersebut agar kita juga dijaga oleh Tuhan sebagaimana kita menjaga anak kita semasa dia kecil dahulu. Hadis yang kedua adalah innal 'abdan tarfa'u lahu darajatan yaqulu rabbi anna li hadza. Seorang hamba tu dia bertanya dekat Tuhan dia, wahai Tuhanku, di manakah aku dapatkan semua kebaikan ini? Yaqulu lahu, Allah berkata dekat dia, bi istighfar waladaka min ba'di, adalah istighfar anak kamu selepas kematian kamu. Maka selepas kita mati, anak kita mendoakan kita, kita mendapat manfaat daripadanya. Dan yang ketiga, Islam mengajarkan kita supaya berkahwin dan juga ada banyak anak adalah tazawwaju waluda wal wadud fa inni makasir bikumul umam. Menikahlah dan carilah wanita yang penyayang dan dapat melahirkan zuriat yang banyak. Sesungguhnya aku berbangga dengan umat aku yang banyak. Cuma satu kita kena ingat, dalam memperbanyakkan anak, jangan hanya lihat pada kuantiti, tapi lihatlah pada kualiti anak yang kita hasilkan. Baik, yang kedua adalah sunnah untuk kita bersyukur dengan adanya anak. Masyarakat jahilah bila mereka mendapat anak wanita, mereka akan merah muka mereka dan sedikit benci, tak suka. Namun Islam datang memartabatkan wanita dan juga anak-anak itu sendiri. Dengan menyatakan salah satu hadis, seorang yang menjaga satu anak wanita dia atau berdua anak wanita dia sehingga dia dewasa, maka orang itu akan dikurniakan syurga. Ini boleh dirujuk pada muka surat 11 pada buku ini. Yang ketiga adalah mengucapkan tahniah. Bila kita dengar seseorang mendapatkan anak, kita ucapkan tahniah. Tidak ada hadis ataupun ayat Quran ataupun amalan sahabat dalam doa yang khusus ini. Cuma ada satu kenyataan daripada Hasan Al-Basri yang mengajarkan satu doa yang mana doa itu dikutip oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar dan menganjurkan untuk kita membacanya. Doa ni boleh dirujuk pada muka surat 16 buku ini. Seterusnya adalah azan dan iqamah. Baik, kebiasaan kita bila dapat anak, kita akan berubah-ubah untuk mengazankan anak kita. Cuma kat sini ada beberapa perkara yang perlu ditekankan. Pertama sekali, tidak ada mana-mana hadis sahih dalam azankan anak. Yang ada hanyalah beberapa hadis dhaif yang sebahagiannya diangkat menjadi hasan li ghairihi. Yang mana Imam Malik memandang azan pada bayi ini adalah makruh. Sebab tak ada hadis sahih, jadi dia memandang perkara ini makruh. Dan juga menurut mazhab Syafi'i, Hanafi dan juga Hanbali, ia adalah sunnah. Dan Imam Nawawi memperincikan iaitu azan di telinga kanan dan juga iqamah di telinga kiri. Dalam bab ini saya suka apa yang dirumuskan oleh Syekh Salih Al-Utsaimin pada muka surat 22 daripada buku ini. Beliau kata, adapun hadis tentang iqamah di telinga kiri, sesungguhnya ia adalah hadis yang lemah. Adapun hadis azan di telinga kanan, tidak mengapa dengannya. Walau bagaimanapun hadis ini juga ada perbincangan. Akan tetapi perkara ini dilakukan sebaik saja ia dilahirkan. Para ulama berkata, hikmah perbuatan ini adalah untuk menjadikan perkara pertama yang bayi itu dengar ialah azan. Ia merupakan seruan kepada salat dan kejayaan. Di dalamnya juga terdapat ungkapan mengagungkan Allah, mentauhidkan dan penyaksian akan kerasulan Nabi. Oleh itu, kalau tak mengazankan, tidak menjadi apa-apa masalah. Baik, yang seterusnya, sunnah yang kelima adalah mendoakan anak. Iaitu bila ada sesiapa datang ataupun datang kepada kita, kita boleh doakan. Dan kita juga dianjurkan untuk bawa anak kita pergi jumpa orang untuk mendoakan. Di mana ketika Rasulullah masih hidup, orang akan datang bawa anak mereka kepada Rasulullah untuk dibacakan doa. Dan juga selepas kewafatan Nabi, orang akan bawa anak mereka berjumpa dengan sahabat, antaranya Aisyah. Selain daripada itu, kita juga boleh mendoakan sendiri. Antara doa yang dianjurkan adalah pada muka surat ke-23 buku ini, u'izuka bi kalimatillah, aku memperlindungkan engkau daripada kalimat Allah Ta'ala tammah yang sempurna, min kulli syaitani wa hamma, daripada setiap syaitan yang jahat, wa min kulli ainin walamah, dan juga setiap binatang yang berbisa dan juga setiap mata yang jahat. Kita juga boleh bacakan sendiri ataupun kita boleh bacakan doa daripada Al-Quran terus daripada surah Ali Imran ayat ke-36.